Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan syukur kehadrat Ilahi kerana telah memberikan kami kesihatan dan kesempatan masa untuk kami menyiapkan tugasan ini. Kami akan menerangkan bab 10 tajuk pembangunan dan alam sekitar di bawah subjek pengajian Islam kod subjek MPU 2313 yang diajar oleh Ustaz Muhammad Rizal bin Jamaluddin. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan rakan saya iaitu Najwa Afifah binti Muhammad Rizal MS 04180035, Sharifah Izni Syakila binti Said Ismail MS 04180085 dan saya Nurbaiti binti Rozi MS 04180061. Pembangunan amat dititik beratkan oleh Islam dan skopnya boleh ditafsirkan begitu luas. Pembangunan boleh dilihat dari sudut yang berbeza, iaitu pembangunan madani, pembangunan insani dan pembangunan hadari. Dan setiap sudut mempunyai kriteria masing-masing. Pembangunan madani proses modernisasi fizikal seperti infrastruktur atau kemudahan asas. Manakala pembangunan insani, pembangunan manusia sebagai aset tersendiri yang berinteraksi dengan alam sesama manusia dan Allah SWT sebagai pencipta. Dan akhir sekali pembangunan hadari, pembangunan yang menyeluruh di antara madani dan hadari untuk menghasilkan produk dalam bentuk barangan dan perkhidmatan yang efisien. Dari emas biarlah permata, dalamnya digali berbatu-batu. Alam ternoda di depan mata, masihkan saja dibiar begitu. Pergi ke kedai membeli bunga, bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga, agar hidup sentiasa harmoni. Berjalan-jalan di tepi tasik, bila berjalan perlu berhati-hati. Alam dijaga akan cantik, agar dilihat semua generasi. Pergi ke kota bersama teman, kota Melaka tempat pilihan. Menjaga sungai jadi amalan, agar tidak berlaku pencemaran. Pergi menyelam di dalam laut, pergi menyelam di laut Cina. Kita perlu menjaga laut agar khazanahnya terpelihara. 2, 3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Jika tidak menjaga bumi, nanti datang bencana alam. Sebentar tadi itu adalah pantun alam sekitar. Kini saya akan membaca sajak rintihan penghuni rimba. Wahai manusia, dengarlah rintihan hatiku, juga teman-teman penghuni rimba. Wahai manusia, dulu tempat ini syurgaku. Aku bebas mengepakkan sayapku, lantas bertengger di dahan yang gagah. Kini sayapku terasa panas, tidak dapat lagi untuk aku bertengger kerana dahan yang gagah telah menjadi usang dan rapuh. Wahai manusia, demi membina tempat yang selesa, demi menjamin hidup yang bahagia, wajahkah tempat tinggal kami menjadi mangsa? Wajahkah kami diseksa? Andainya engkau di tempatku, pasti engkau mengerti betapa zalimnya makhluk yang bergelar manusia. Kerana mengejar kemewahan dunia, mereka melupakan penghuni rimba. Pada awalnya, pembangunan mempunyai hubungan yang negatif dengan penjagaan alam sekitar. Apabila pembangunan dibangunkan seperti kilang-kilang dan perumahan, alam sekitar menjadi terancam dan ekosistem pun turut terancam. Permukaan bumi menjadi gersang, penurunan hujan yang tidak menentu dan terjadinya pemanasan global. Ini adalah kesan yang ketara pembangunan yang tidak terkawal.
Aktiviti manusia juga salah satu penyebab pencemaran alam sekitar. Antaranya pembakaran terbuka yang menyebabkan pencemaran udara dan pembuangan sampah sarap ke dalam sungai yang mengakibatkan pencemaran air dan sebagainya. Pembangunan merupakan satu tuntutan Islam kerana penciptaan manusia sebagai khalifah adalah tujuan untuk memakmurkan atau membangunkan dunia. Pembangunan juga merupakan sesuatu perkara yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat dunia sejagat. Dengan itu, pembangunan mestilah perlu bersifat terkawal dalam semua aspek seperti penggunaan, pengawalan dan pengurusan sumber alam supaya tidak memberi kesan terhadap ekosistem. Islam amat menitik beratkan terhadap penjagaan, pemeliharaan dan pengawalan alam sekitar untuk kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Pembangunan dalam Islam bermaksud membuat perubahan dan peningkatan terhadap taraf hidup, perilaku, fikiran dan daya intelek. Ia perlu menggabungkan aspek fizikal dan kerohanian untuk menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada manusia secara seimbang. Pembangunan yang paling penting menurut Islam ialah pembangunan rohani atau pembangunan jiwa atau hati. Hati merupakan komponen yang penting dalam diri manusia kerana hati merupakan tuan rumah bagi keimanan seperti firman Allah yang bermaksud, Dialah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman supaya bertambah keimanan mereka. Surah Al-Fat ayat 4. Kesejahteraan dapat dicapai melalui kepatuhan dan penghayatan agama dan kemakmuran dapat dicapai melalui kegigihan dalam menjalani pelbagai aktiviti ekonomi. Kini kita lebih memahami pembangunan yang dikehendaki oleh Islam mestilah pembangunan yang mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan alam sekitar. Keseimbangan dan kesyumulan pembangunan Islam dalam hubungannya dengan alam sekitar boleh dilihat dalam beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya Allah berfirman, dan usahakanlah untuk mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kamu daripada anugerah pada hari akhirat dan jangan kamu lupa habuan kamu di dunia dan berbuat baiklah seperti mana Allah berbuat baik kepada kamu dan jangan kamu melakukan kemusnahan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan kemusnahan. Surah Al-Qasas ayat 77. Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan manusia untuk berbuat baik kepada semua makhluk Allah, termasuk alam sekitar seperti Allah berbuat baik kepada mereka. Dalam usaha manusia membina kemajuan dan pembangunan, manusia mestilah memelihara alam sekitar sama ada flora ataupun fauna. Ini adalah beberapa isu semasa iaitu menunjukkan dunia semakin panas, iaitu global warming yang ada kesan terjadi kepada kesan rumah hijau dan salah satu pemanasan global juga adalah aktiviti-aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab yang membuat pembakaran terbuka dan tercetusnya jerebu dan disebabkan aktiviti-aktiviti manusia melakukan pembinaan bangunan, ia menyebabkan ancaman tanah runtuh. Jika manusia zaman sekarang melakukan kemusnahan terhadap alam sekitar untuk membangun, generasi akan datang tidak akan dapat mewarisi alam sekitar dan untuk dimanfaatkan. Faktor-faktor pembangunan dalam Islam adalah yang pertama, keperluan kehidupan jama'i atau kolektif di suatu kawasan. Dengan kehidupan yang fokus terhadap satu kawasan, pembangunan wujud untuk memenuhi keperluan asas daripada kekampungan berpindah kepada kehidupan pembandaran. Kedua, keperluan lokasi untuk segala aktiviti jama'i.
pembangunan wujud untuk melakukan aktiviti jama'i seperti pentadbiran, pendidikan dan ekonomi untuk beroperasi. Yang ketiga, pertambahan populasi penduduk dan kekurangan sumber untuk kelangsungan hidup. Populasi penduduk negara dan dunia kini bertambah dan ia menyebabkan kekurangan sumber makanan dan keperluan lain. Masalah ini menyebabkan kerajaan memikirkan teknik-teknik ekonomi tentang penggunaan tanah, air, hutan dan sebagainya. Pengairan moden, empangan dan penanaman 2 kali setahun terpaksa dibangunkan. Pada abad ke-7, pada zaman Nabi Muhammad SAW, Madinah merupakan tanah yang subur. Muhajirin dan Ansar mengusahakan tanah sebagai aktiviti utama. Golongan Ansar terlibat dalam bidang pertanian dan golongan Muhajirin menyelenggarakan kebun tamah golongan Ansar. Yang keempat, interaksi ketamadunan yang berbeza mencetuskan idea pembangunan dan merealisasikannya. Interaksi antara tamadun Islam dengan tamadun Greek membawa pembangunan dalam sejarah Islam selepas kebanyakan sumber ilmu pengetahuan Greek diterjemah, dikaji dan dikembangkan mengikut falsafah dan prinsip Islam. Interaksi antara tamadun Islam dengan Barat membantu Barat mengembangkan pelbagai ilmu pengetahuan Islam dalam modernisasi Barat. Yang kelima, kemajuan tahap pendidikan dan pemikiran memberikan kesan terhadap pembangunan. Sistem pembandaran pos dan seni bina seperti terdapat pada awal sejarah Islam dan dunia semasa melambangkan perubahan tahap pendidikan dan pemikiran sesebuah bangsa atau masyarakat. Yang keenam, kemajuan sains dan teknologi banyak membantu menyelesaikan pelbagai permasalahan manusia dan untuk memenuhi tuntutannya. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam ini dengan pelbagai bahan seperti bahan galian emas, tembaga, perak dan lain-lain. Dan dia menciptakan satu sistem alam atau ekosistem untuk memenuhi keperluan sains dan teknologi. Contohnya, sains tentang udara dan air menjayakan teknologi perkapalan dan penerbangan. Yang ketujuh, keperluan kemudahan komunikasi yang lancar penting dalam kehidupan manusia. Antaranya hasil pembangunan daripada komunikasi adalah pembinaan jalan-jalan raya, penyediaan pengangkutan awam dan lain-lain. Akhir sekali, globalisasi dan persaingan menyebabkan dunia menjadi satu perkampungan yang besar dan menjadikan setiap negara bersaing antara satu sama lain untuk meningkatkan keupayaan ekonomi masing-masing. Skop pembangunan dalam Islam. Pembangunan madani atau fizikal perlu melanskipkan prinsip kerohanian. Batas pembangunan madani terletak pada keperluan atau kehendak manusia selagi keperluan tersebut diletakkan dalam acuan keislaman. Acuan keislaman mencakupi 3 aspek penting iaitu akidah, syariah dan akhlak, manakala tuntutan manusia terbahagi kepada 2 iaitu kerohanian dan material. Kerohanian yang sempurna menjadi nadi penting terhadap penghayatan dan kepatuhan terhadap acuan pembangunan Islamik tersebut. Oleh itu, semua aspek pembangunan madani perlu diterapkan dengan nilai kerohanian. Pembangunan madani material atau madi dalam Islam boleh dipelbagaikan atau dikategorikan seperti berikut. Penyediaan keperluan asas seperti institusi pendidikan, perubatan dan kemudahan sosial yang lain. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan telekomunikasi seperti pengangkutan, jalan raya perparitan, perkhidmatan pos, perkhidmatan penghantaran barang dan perkhidmatan telefon. Ketiga, penyediaan lokasi dan persekitaran serta kemudahan asas yang lain untuk kegiatan sosioekonomi. Keempat, perkilangan atau perindustrian sebagai memenuhi tuntutan ekonomi negara. Yang kelima, pertanian yang dianggap sebagai nadi ekonomi untuk semua negara maju, membangun dan miskin.
Penerapan kerohanian dalam pembangunan madani boleh direalisasikan dengan dua pendekatan, iaitu inisiatif berterusan oleh pelaksana pembangunan seperti melalui slogan, kempen, taklimat dan sebagainya tentang manfaat kerohanian yang boleh dikaitkan dengan pembangunan fizikal tersebut. Selain itu, tersirat di sebalik pembangunan madani seperti melalui kreativiti model, corak dan landscape pembangunan madani atau fizikal tersebut dari segi model seni bina dan ukiran yang mempunyai ciri-ciri keislaman. Pembangunan insani atau manusia sebagai aset tersendiri. Pembangunan manusia sebagai aset tersendiri sangat diberikan penekanan yang mendalam oleh Islam kerana Islam melihat manusia sebagai satu makhluk istimewa atau khalifah yang mempunyai kehidupan bertamadun. Pembangunan manusia sebagai aset perlu diberikan penekanan seperti berikut. Pembangunan daya intelek, fikiran atau ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, Islam memandang tinggi terhadap penguasaan ilmu. Yang kedua, pembangunan kreativiti dan keusahawanan sebagai persediaan hidup duniawi untuk menjalani kelangsungan kehidupan ini. Yang ketiga, pembangunan keagamaan sebagai persediaan hidup ukhrawi. Yang keempat, pembangunan jasmani dan kesihatan untuk ketahanan fizikal atau jangka hayat. Yang terakhir, pembangunan mentaliti, akhlak atau etika supaya manusia hidup bertamadun, berbeza dengan haiwan dari segi nilai dan amalan hidup. Pembangunan hadhari atau ketamadunan. Pembangunan hadhari atau ketamadunan merupakan keperluan semasa dunia Islam dewasa ini yang bergantung kepada tamadun dan modernisasi barat. Kedua, pembangunan ini dapat membina jati diri dunia Islam dan mengurangkan kebergantungannya kepada barat yang menguasai sains dan teknologi. Selain itu, ia memberi kesan tidak langsung terhadap alam sekitar. Contohnya, dengan dunia Islam tidak atau kurang bergantung terhadap teknologi barat. Dunia Islam dapat menguruskan sumber alam sekitar dengan efisien dan keperluan dari semasa ke semasa. Seterusnya dapat memberikan kesan positif terhadap keberkalan alam sekitar. Dengan dunia Islam yang tidak atau kurang bergantung kepada produk barat, lambakan produk barat yang boleh mencemarkan alam sekitar tidak berlaku dalam dunia Islam. Kriteria pembangunan dalam Islam dari segi pembangunan madani. Yang pertama, ianya perlu berteraskan prioriti yang digariskan dalam Islam. Ianya tidak melibatkan 5 perkara, iaitu agama, tanah air, nyawa, akal dan keturunan. Yang kedua, diasaskan pada kesaksamaan dalam pengagihan nikmat pembangunan. Ianya tidak boleh dikuasai oleh golongan kapitalis dan sosialis. Ianya hanyalah kedua-dua meletakkan orang awam sebagai mangsa produk dan hanya menggunakan tenaga mereka yang tidak terbatas. Yang ketiga, pembangunan yang mesra sumber alam. Ianya mencakupi aspek-aspek seperti penggunaan sumber yang terancang dan optimum, produk sampingan daripada lebihan sumber yang telah digunakan, mengelakkan penghasilan produk yang berlebihan atau membazir, mewujudkan sistem kitaran yang efektif supaya bahan buangan boleh digunakan semula. Yang keempat, menggandingkan aspek kerohanian yang tersirat dalam bentuk inisiatif berterusan kerajaan seperti yang dinyatakan sebelum ini. Yang kelima, keseimbangan antara pembangunan insani dan madani. Ianya adalah memenuhi semua aspek
kehidupan manusia seperti pendidikan, ekonomi dan sosial. Ianya perlu diasaskan pada keutamaan, keperluan dan tuntutan masyarakat Islam. Dan akhir, pembangunan madani tidak memusnahkan kehidupan jama'i yang dituntut dalam Islam. Ianya bagi memberi kesan pembangunan fizikal di Barat telah menyebabkan manusia Barat lebih suka menyendiri, bersikap keakuan dan seumpamanya. Dari segi pembangunan insani pula, yang pertama, perlu menyasarkan semua anggota masyarakat tanpa mengutamakan mana-mana pihak. Ianya adalah Islam. Setiap individu Islam tanpa mengira latar belakang atau strata sosial perlu dibangunkan. Yang kedua, pembangunan ini dapat dicapai dengan berteraskan proses-proses yang berikut seperti pembangunan pengetahuan tentang akidah, penerapan kerohanian dalam pendidikan akhlak, penerapan kerohanian dalam amalan syariat. Yang ketiga, pembangunan keterampilan dan sahsiah supaya manusia menjadi tabah. Ianya juga menjadi satu tuntutan penting dalam Islam supaya kita sentiasa tabah, cekal dan berwawasan jauh. Yang keempat, pembangunan mentaliti dan kebudayaan berlandaskan kebudayaan dan thaqafah Islam. Ianya adalah nilai kehidupan bertamadun bagi individu dan masyarakat Islam, dan ianya boleh didapati dalam sumber tamadun ilmu Islam. Dan akhir sekali, pembangunan ilmu pengetahuan atau daya intelek perlu diletakkan dalam paradigma keislaman. Ianya adalah konsep, falsafah, teori, aplikasi dan seumpamanya. Ianya adalah sesuatu disiplin yang perlu dipelajari kerana Islam merupakan agama yang syumul. Islam menyentuh seluruh kehidupan manusia termasuk ilmu pengetahuan. Dari segi pembangunan hadari pula, yang pertama, pembangunan ilmu pengetahuan seperti sains dan teknologi dalam acuan kebudayaan Islam. Dan yang kedua, pembangunan kebudayaan tersendiri memberikan perubahan berasaskan faktor-faktor seperti peredaran masa, pengaruh kebudayaan asing, perkembangan ilmu pengetahuan, persepsi, citarasa atau tagambar sosial. Kebudayaan merupakan teras atau prinsip pembangunan ilmu pengetahuan, dan ianya sangat penting kerana prinsip kebudayaan Islam tidak berubah dalam konsep kebudayaan atau hadarahnya tidak berubah, manifestasi, pancaran atau produk kebudayaannya berubah. Islam ni, dia mempunyai prinsip-prinsip kebudayaan dan hadarah yang tetap dan anjal. Seterusnya adalah landscape pembangunan madani. Yang pertama, masjid sebagai pusat aktiviti Islam yang perlu berada di tengah sesuatu pusat seperti kedudukan Masjid Putrajaya. Yang kedua, pusat rekreasi seperti kolam renang diasaskan pada ciri-ciri keislaman. Ianya dapat mengelak daripada berlaku kemungkaran atau jenayah sosial. Pusat hiburan alternatif diwujudkan untuk
generasi muda Islam bagi mengelak daripada Islam terjebak dengan kegiatan sosial yang negatif seperti contoh penagihan dada, perlumbaan haram dan sebagainya. Yang ketiga, landscape yang mengutamakan kebersihan saluran air, udara dan persekitaran. Yang keempat, bangunan yang besar seperti pejabat kerajaan dan pusat membeli belah ianya perlu diwujud paling tidak satu kawasan ibadat. Ianya bagi para pengunjung Islam mempunyai tanda arah yang jelas. Kemudahan asas ini penting untuk umat Islam supaya tidak memudaratkan ibadat. Yang kelima, tidak memaparkan gambar atau slogan yang berjangka dengan Islam seperti gambar wanita yang menjolok mata. Ianya sebagai promosi suatu produk, barangan atau perkhidmatan. Yang keenam, kemudahan asas perlu diwujudkan jalan raya yang menghubungkan antara pusat bandar, pentadbiran dan sebagainya. Ianya bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang besar. Dan akhir sekali, sistem pengangkutan awam yang cekap dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Ianya bagi mengurangkan pencemaran udara dengan pengeluaran gas karbon. Wasidah dari pelbagai kenderaan. Langkah mengatasi impak negatif pembangunan madani. Okey. Seperti yang dijelaskan pada awal perbincangan, pembangunan mempunyai hubungan negatif dengan penjagaan alam sekitar. Semakin wujudnya pembangunan, semakin merosotlah pemeliharaan alam sekitar. Oleh itu, kita disarankan supaya mengikut beberapa langkah penting dalam penjagaan alam sekitar. Antara langkah tersebut adalah yang pertama, penggunaan teknologi, peralatan, metod atau sebagainya yang tidak mesra alam adalah kontradik dengan Islam. Contohnya dalam sektor pembalakan dan sektor perikanan. Kerana kegiatan ini adalah bertentangan dan bercanggahan dengan Islam. Yang kedua, Islam menggariskan musim larangan tertentu bagi mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar serta menjaga ekosistem. Umpamanya seperti pada musim haji, jemaah haji dilarang sama sekali untuk berburu binatang. Hal ini kerana bagi menjaga ekosistem. Ini boleh dijadikan panduan penting dalam pembangunan semasa, bahawa sesuatu pembangunan madani tidak boleh dilakukan sepanjang tahun kerana ianya mempunyai musim rehat ataupun waktu berhenti untuk mengurangkan impak terhadap alam sekitar.
Dan yang ketiga, Islam menyarankan supaya permukaan bumi dan dasar laut tidak dimusnahkan oleh manusia. Seperti Bukit Bukau. Bukit Bukau ni ianya bertindak sebagai pasak bumi. Pasak bumi ni bermaksud tumbuhan hutan yang akarnya dapat dijadikan ubat penambah tenaga. Jadi, ianya adalah tidak wajar dimusnahkan sesuka hati bagi tujuan pembangunan. Pada dasar laut pula, seperti terumbu karang juga tidak wajar dimusnahkan kerana ianya adalah tempat pembiakan ikan. Yang keempat, wujudkan sistem pelupusan dan kitaran yang cekap. Seperti sistem pelupusan sampah. Sistem pelupusan sampah ni, dia tidak berbahaya dan ianya sistematik. Serta sistem ini adalah sistem kitaran produk sampingan untuk dihasilkan pelbagai produk langsung untuk pengguna. Yang kelima, asingkan kawasan perusahaan, perkilangan, penternakan dan sebagainya dari kawasan perumahan supaya kita dapat mewujudkan suasana kehidupan yang sihat sejahtera. Dan akhir sekali, yang keenam, wujudkan konsep satu bandar, kampung atau kawasan yang diasaskan pada industri tertentu supaya ianya tidak mewujudkan kesesakan dalam sesuatu kawasan atau perbandaran. Kesimpulannya, pembangunan dalam Islam berbeza dengan proses modernisasi yang diperkenalkan Barat. Semenjak kedatangan Islam lagi, ia membawa mesej tentang pembangunan tersendiri, iaitu dalam bentuk peranan manusia sebagai khalifah untuk membangun dan memakmurkan dunia. Objektif utamanya adalah bukan sekadar menikmati hasil pembangunan tersebut, tetapi dapat memupuk rasa bersyukur dan melakukan kebajikan untuk sesama manusia dan alam sekitar. Oleh itu, Islam melihat pembangunan melalui kanta penglihatan yang lebih luas. Untuk Islam membawa mesej pembangunan hadhari iaitu pembangunan fizikal bersama nilai agama dan akidah secara serentak bukan secara terpisah. Modernisasi yang diperkenalkan Barat tidak membawa nilai agama yang membolehkan mensejahteraan manusia. Oleh itu, dalam modernisasi, wujud manusia yang menindas dan ditindas. Dalam sejarah Islam, semua mengecapi hasil pembangunan walaupun seseorang itu miskin. Sekian, itu sahaja daripada grup kami, grup 10, iaitu pembangunan dan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.